KKD minta MCMC adakan pertemuan dengan semua syarikat telekomunikasi. Salam sejahtera dan selamat malam. Anda bersama saya Muhammad Nasami, Berita Tengah Malam. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD telah meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengadakan pertemuan dengan semua syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Menterinya Fahmi Fadzil berkata ini bagi menoktahkan permasalahan Naked Tower atau menara tanpa fasiliti di Sarawak. Jelas Fahmi, pertemuan berkenaan juga bagi mendapatkan penjelasan penuh kekangan dihadapi oleh syarikat telco untuk menyediakan fasiliti di menara yang telah dibina. Untuk ada internet berkualiti, kita perlukan menara yang ada kualiti. Ada kualiti, insya-Allah dapatlah kualiti. Jadi saya minta bantuan daripada pihak MCMC untuk memanggil semua syarikat telco. Tanya kenapa lihat sangat nak bantu warga dekat Sarawak. Jelasnya dua masalah dihadapi oleh pengguna ialah gangguan talian dan perkhidmatan internet yang lemah di dalam bangunan. Fahmi berucap merasmikan program Jiwa dan Kita Madani anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Japan Sarawak di Kuching. Kerajaan akan memastikan penduduk di kawasan luar bandar mendapat liputan 5G. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kawasan Felda, Felkra dan Risda perlu diberi keutamaan untuk menikmati rangkaian tersebut. Setakat ini sebanyak 64% pemasangannya telah dilakukan di kawasan yang berpendudukan tinggi. Namun Felda dan kawasan luar bandar bukan yang berpendudukan tinggi. Saya tekankan dalam mesyuarat kabinet, kawasan luar bandar, kawasan Felda, kawasan Feltra, kawasan Risda wajib diberi kesamarataan dari segi liputan telekomunikasi 5G ini. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan dikemas. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun. Malaysia berharap dapat terus bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam isu melibatkan perahan tenaga boleh diperbarui, pengurangan pelepasan gas metana, pembiayaan iklim dan teknologi. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menerima panggilan telefon daripada Perutusan Khas Presiden Amerika Syarikat mengenai iklim John Kerry semalam. Beliau memaklumkan pelbagai isu turut dibincangkan termasuk perubahan iklim yang kian meruncing dan memberi kesan dahsyat di seluruh dunia. Datuk Seri Anwar turut berkongsi aspirasi Malaysia untuk mencapai pelepasan GHG, gas rumah hijau bersih sifar seawal tahun 2050. Beliau turut menekankan bahawa Amerika Syarikat sebagai salah satu negara maju wajar menjadi peneraju dalam mengekang perubahan iklim dan kesan-kesannya ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia. Antaranya dengan menyediakan bantuan kewangan, kapasiti dan sokongan teknologi yang mencukupi. Felkra sedang mengenal pasti kawasan berpotensi untuk perusahaan agromakanan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia bagi membolehkan Felkra terlibat dalam membantu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam meningkatkan pengeluaran makanan. Jelas beliau usaha berkenaan sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan terhadap import bekalan seperti beras, daging, ayam dan telur. Ianya tidak berhasrat untuk bersaing dengan mana-mana pengeluar yang sedia ada. Ianya sekadar untuk mengurangkan kos sara hidup dan juga untuk menentukan bahawa soal food security atau keterjaminan makanan ini tidak bermusim. Sementara itu, perniagaan lain yang diusahakan Felkra akan terus dipantau bagi mengembangkan lagi urus niaga agensi terbabit. Ketika ini, Felkra memiliki 3,000 hektar estet padi di Perak selain kira-kira 18,000 hektar di Sarawak dan Sabah telah dikenal pasti untuk dijadikan estet padi.
Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut mengumumkan peruntukan RM1 bilion bagi pembekalan air bersih di Kelantan bermula tahun ini. Perkara itu jelas beliau sebagaimana yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagaimana yang saya nyatakan, mengikut apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tata kelola dan libat urus secara telus. Itu dari segi operasional kita serahkan kepada Kementerian Kewangan. Ya. Terdahulu beliau menghadiri majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Felka Berhad di Bukit Tiu, Machang. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan memberi tumpuan kepada masalah air yang berlaku di sekolah di Kelantan, sekolah Daif dan sekolah orang asli di pedalaman Go Musang. Menterinya Faliana Siddiq berharap peruntukan berjumlah RM1 bilion yang diumumkan sebahagian besarnya dapat diberikan kepada sekolah bermasalah air. Kalau pengumuman itu dibuat dan diselaraskan, saya ingat Kelantan tidak akan terpinggir daripada mendapat manfaat tersebut, dan pastinya sekolah-sekolah ini kita akan maknanya mendapat tumpuanlah daripada peruntukan itu, dan saya fikir wajarlah maknanya kita bagi tumpuan pada kemudahan asas ini untuk memastikan anak-anak kita juga mendapat maknanya bekalan air yang mencukupi dalam tempoh yang panas ini. Kelonggaran memakai pakaian sukan ketika hadir ke sekolah terhadap murid dan guru sepanjang cuaca panas ini masih diteruskan. Menurut Faliana Siddiq, kebenaran khas itu bergantung kepada keadaan cuaca dan diberikan bagi mengelakkan sebarang komplikasi kepada kesihatan. Ia merupakan usaha bagi memastikan keselesaan mereka sepanjang sesi persekolahan berlangsung selain tidak membenarkan sebarang aktiviti luar kelas. KPM turut menerima nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang memantau cuaca dan suhu dalam memastikan perancangan aktiviti bersama pelajar dipantau rapi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah berkenan menerima ijazah kehormat Doktor Falsafah PhD dalam kepimpinan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Anugerah diberikan sebagai menghargai sumbangan baginda terhadap kepimpinan ketika negara dilanda wabak COVID-19, kemelut politik dan kepimpinan melalui ketenteraan, sukan dan pentadbiran. Ketua Perlembagaan UIAM ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mempersembahkan anugerah tersebut kepada Al-Sultan Abdullah. Hadir sama pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Datuk Seri Abdul Razak Jaafar dan Presiden UIAM Tan Sri Samsudin Osman. Paras air empangan di Selangor mencapai paras terkawal dan mampu bertahan lebih 5 bulan jika cuaca panas berterusan. Air empangan kolam off-river storage ORS Labu, empangan Kelang Gate dan empangan Sungai Langat juga terkawal dan berada pada paras lebih 90%. Menurut Esko Pelancongan dan Alam Sekitar Negeri Selangor, Hi Loisian, negeri itu juga mempunyai lebih 98 tasik sebagai alternatif sumber bekalan air untuk tempoh 2 bulan. So saya boleh katakan empangan di Selangor boleh bertahan 5 bulan. Kalau tak hujan. Kalau tak hujan sedikit pun dia boleh tahan 5 bulan. So kita ada lagi tasik-tasik yang standby. Lebih kurang ada 98 buah tasik yang bersiap sedia. So mereka boleh bertahan 2 bulan. So overall kita boleh tahan 6 hingga 7 bulan kalau tak hujan. So keadaan di Selangor memang pelakon kita tak ada masalah tentang masalah kekurangan air ataupun nak cakap air yang berlaku di Selangor. Sebab ni kita dapat pengalaman ni sejak 2014. Masa kemarau berlaku 2014, dalam masa 8 tahun ni kita pun pelakon membagi keadaan di mana kita menambahkan banyak tasik-tasik biar menjadi satu tempat pengumpulan air untuk bagi water supply kepada
logi rawanan. Susulan cuaca panas, pemantauan akan dipergiat untuk memastikan tiada pembakaran terbuka dilakukan bagi mengelak jerebu. Satu polisi berkenaan kesihatan suara dan keselamatan peti suara sudah dirangka Kementerian Sumber Manusia kepada golongan yang menggunakan suara sebagai sumber pendapatan utama. Timbalan Menterinya Mustafa Sakmun berkata ia bertujuan melindungi golongan profesional yang menggunakan suara dalam kerjaya seperti artis, pendidik dan penceramah. Kita sedang merangka satu polisi. Sekarang ini kita ada sudah polisi yang boleh menjaga badan yang lain secara fizikal. Tetapi dari segi suara ini masih belum ada polisi atau skim insuran yang khusus untuk menjaga suara ini dari segi pekerjaan. Jadi ini ada cadangan daripada pihak-pihak UKM, Aswara dan juga pihak-pihak yang lain untuk kita mengkaji satu polisi yang secara khusus boleh digunakan atau skim seperti juga di bawah Perkeso kita boleh menjaga kalau ada berlaku dengan suara kita ada pelindungannya nanti. Perkara ini akan dilihat secara menyeluruh agar dapat mencari jalan penyelesaian yang komprehensif demi menjamin kebajikan para pekerja yang bergantung kepada suara mereka. Ia turut melibatkan perbincangan bersama institusi dan agensi seperti Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NEOSH) dan Pertumbuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Suara Nadi Kehidupan sempena sambutan Hari Suara Sedunia. Bertemu kembali. Setelah penganjuran kali terakhir pada 2019, acara Dwi Tahunan Pameran Aero Angkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi 5 kini menghampiri hari pelancaran. Berlangsung selama 5 hari bermula 23 hingga 27 Mei depan, edisi ke-16 ini merupakan terbesar dalam sejarah penganjurannya. Laporan wartawan Syamimi Saripan. Bertemakan titik perhubungan perdagangan maritim dan aero angkasa Asia, ia melibatkan 600 pempamer dari 30 negara. Sebanyak 20 pavilion bakal didirikan antaranya dari Turki, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Amerika Syarikat. Pelbagai segmen menarik akan dipertontonkan termasuk penglibatan 110 pesawat dan kapal maritim sama ada di sektor ketenteraan maupun komersial. Paling dinantikan, ruang udara Langkawi kembali digegarkan dengan pertunjukan aerobatik dari 5 negara. Ini melibatkan pasukan Jupiter Indonesia, August First China, Black Eagles Korea Selatan, Al Fursan UAE dan Russian Knight Rusia. Tidak terkecuali kemunculan pesawat tempur Sukhoi Su-30 MKM milik TUDM. 5 tahun ini daripada untuk segmen pertunjukan udara ni adalah amat meriah. Sebab biasanya kalau ada 5 negara akan buat sekali ni kan, kita boleh nampak dia orang ada semangat untuk jadi apa kata orang bertanding lah kan. Tapi of course dia akan observe safety regulation ni. Tapi untuk memenuhi dalam masa 2 jam lebih tu, you kata orang kita akan dapat melihat sesuatu pertunjukan yang kata orang boleh menggerunkan lah.
Bagi pertunjukan maritim, sebanyak 20 kapal TLDM dan 7 kapal pelbagai agensi termasuk Jabatan Laut, Agensi Penguatkuasa Maritim serta PDRM akan berlabuh di Pulau Legenda ini. Malah beberapa aset akan dipamer melibatkan kapal selam KD Tuanku Abdul Rahman dan kapal penyelamat kapal selam Megabakti. Sementara itu, 14 kapal tentera laut negara asing juga akan terlibat dalam segmen maritim, antaranya dari Brunei, Jepun, Itali dan Pakistan. Syamil Besaripan, RTM. Inisiatif Menu Rahmah diperkenalkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN masih mendapat sambutan menggalakkan daripada rakyat, khususnya golongan sasar. Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihak industri termasuk pasaraya juga memberi sokongan penuh sejak inisiatif itu dilancarkan. Banyak lagi produk-produk baru yang akan kita ketengahkan yang membuktikan bahawa inisiatif ini sebenarnya mendapat sambutan pada rakyat, dan yang saya panggil paling hargai adalah pihak industri yang tidak, bila dah masuk tu dia tak keluar. Setakat hari ini ya, hypermarket, supermarket, syarikat-syarikat penghilang-penghilang ya, mereka tidak mengundurkan diri setakat hari ini, malah bertambah lagi. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran inisiatif Payung Rahmah bersama MOG Eyewear di sebuah pusat beli belah di Johor Bahru. Menerusi inisiatif berkenaan, sebanyak 96 rangkaian kedai cermin mata terlibat akan melaksanakan pakej rahmah dengan menawarkan subsidi harga bagi ujian pemeriksaan mata kepada pelanggan dan harga pembelian cermin mata pada harga RM50 dan RM100. Golongan muda berkelulusan latihan teknikal dan vocational TVET merupakan aset negara pada masa akan datang. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, selain kerajaan, pihak industri juga perlu memainkan peranan memperkasakan TVET. Di Sungai Petani, Institut Kemahiran MARA, IKM dan College Vocational menawarkan latihan dan kemahiran TVET untuk direbut golongan belia. Yang terbaru kita akan mempergiatkan atau lebih memperkenalkan TVET tahfiz. Maknanya TVET yang berasaskan Al-Quran. Kalau kita tengok Sungai Petani ini, base-nya itu banyaknya adalah Islami. Jadi bagaimana orang-orang yang ingin berasaskan Al-Quran ini, kita akan betul-betul untuk memberikan peluang untuk bersama-sama dalam TVET ini. Dan juga saya akan berjumpa dengan pihak-pihak, contoh pihak penjara dan sebagainya. Kita tengok kita jangan juga meminggirkan OKP atau orang kena pengawasan, yang mana anak-anak muda yang telah pun melakukan kesalahan yang kecil tetapi tinggalkan begitu saja. Jadi itu yang perlu kita rangkum. Parlimen Sungai Petani menawarkan pelbagai program pembangunan belia termasuk platform berniaga melalui Youth Hub. Beliau berkata demikian ketika program Turun Padang Selamat Pagi Malaysia ke Dawah FM di Pantai Merdeka. Baik, kita ke laporan haji 1444 Hijrah. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH di Madinah bersiap sedia menghadapi kemungkinan jemaah yang kurang sihat, terutamanya disebabkan cuaca panas termasuk strok haba. Wartawan Anas Maknor di Madinah ada laporannya. Bagi mengelakkan kesihatan para jemaah terjejas, pakar Perubatan Kesihatan Awam Dr. Ashraf Kamrudin menggalakkan mereka meminum air 2 hingga 3 liter sehari. Ia penting bagi mengelak daripada jemaah, khususnya warga emas, mengalami dehidrasi. Beliau juga menggalakkan jemaah menggunakan payung atau pelindung matahari selain berpakaian longgar dan berwarna cerah. Cara pencegahan yang paling penting, yang pertama sekali ialah kita mengelakkan diri kita daripada berada di bawah panas matahari yang terik untuk satu tempoh masa yang lama. Dan yang kedua, cara pencegahan kedua ialah untuk memastikan ialah kita sentiasa menghidrasi diri kita. Jemaah diminta merujuk kepada pegawai perubatan di penginapan masing-masing jika mengalami sebarang gejala akibat kepanasan. Cuaca panas merupakan salah satu ujian yang perlu dilalui jemaah dari Malaysia tahun ini, terutama kepada mereka yang mempunyai masalah kesihatan dan juga warga emas.
suhu di Madinah boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius dalam satu-satu masa, sedikit sebanyak memberi kesan sampingan kepada jemaah. Bagaimanapun, TH dengan peka menjadikan pasukan perubatan mencukupi untuk menyantuni Duyufur Rahman yang memerlukan. Anas Maknor, Madinah, RTM. Umat Islam di negara ini diingatkan agar lebih berhati-hati dengan tawaran badal atau upah haji oleh agensi pelancongan mahupun individu tertentu untuk mengelak daripada menjadi mangsa penipuan. Kenyataan Pengarah Eksekutif Haji Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, setiap individu dari luar Mekah perlu mendapatkan visa haji untuk melaksanakan ibadah haji yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Penduduk tempatan pula perlu mendapatkan permit kebenaran daripada pihak berkuasa Arab Saudi untuk tujuan itu. Beliau menegaskan TH dan anak syarikatnya tidak terlibat dalam sebarang bentuk promosi, penawaran mahupun penyediaan perkhidmatan badal haji. Ini pula berkenaan isu kes buli di sekolah. Kementerian Pendidikan KPM bersedia libatkan polis bagi menyiasat mana-mana sekolah yang didapati berlaku unsur gangsterisme. Timbalan Menterinya Lim Hui Ying berkata perkara itu akan dilaksanakan sekiranya kes buli di sekolah semakin tidak terkawal. Pegawai Perhubungan Polis akan memantau lebih kerap sekolah-sekolah yang mempunyai rekod kes buli. Tambah beliau, KPM dan sekolah berperanan memastikan setiap sekolah adalah selamat untuk pelajar menimba ilmu. Mengulas mengenai kes buli membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Butterworth, beliau berkata KPM tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku selepas siasatan selesai. Seorang pengasuh yang dipercayai mengasari 2 kanak-kanak di bawah jagaannya di sebuah taska di Mutiara Rini dekat Johor Bahru bakal dihadapkan ke mahkamah esok. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mahmad menerusi kenyataan memaklumkan wanita berusia 21 tahun itu akan didakwa mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Wanita terbabit disyaki mengasari kanak-kanak di bawah jagaannya berdasarkan rakaman video dibuat salah seorang guru taska berkenaan. Isnin lepas tular 2 video di aplikasi WhatsApp yang menunjukkan seorang wanita mengasari badan seorang bayi yang sedang menangis. Wanita berkenaan telah direman bagi membantu siasatan. Baik, kita ke perkembangan badminton Piala Sudirman 2023. Hajam Malaysia marat ke pentas final buat pertama kali terkubur apabila tewas 1-3 di tangan Korea Selatan pada aksi separuh akhir. Pada kejohanan yang berlangsung di Suzhou, China itu, bergu campuran Cheng Tangji, Toh Yiwei yang turun aksi pertama tewas di tangan Xiao Xiongjae, Jiang Yujung 21-11, 13-21, 7-21. Bagaimanapun persorangan lelaki negara di Jizya kembali memberi harapan apabila menyamakan kedudukan menerusi kemenangan ke atas Jong Hyo Jin 21-11, 21-9. Pada perlawanan ketiga, pemain persorangan wanita muda negara, Kay Lekshana yang nyata bukan saingan pemain nombor 2 dunia, Ang Seong apabila tewas mudah 10-21, 13-21. Hasrat untuk menyaksikan juara dunia, Aaron Chia, So Won-i yang menyamakan kedudukan tidak kesampaian. Mereka dikejutkan gandingan pecahan Korea Kim Won-hu, Na Sung-seong 12-21, 11-21 sekaligus memberi mata kemenangan buat lawan. Pencapaian keseluruhan kontijen Malaysia pada Sukan SEA 2023 jadi tumpuan utama pada sidang media rangkuman prestasi semalam. Ini selepas Malaysia menamatkan saingan dengan 34 pingat emas, kurang 6 daripada disasarkan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hanayo, kesinambungan pelaksanaan program antara semua pihak perlu ditambah baik dan diperkukuh dalam meningkatkan taraf sukan di Malaysia. Itu sebab format Road to Gold adalah untuk co-chair MOM dengan menteri
supaya kalau satu ditukar pun satu lagi tetap berjalan. There's continuity. Itu yang kita nak sekarang. Untuk kita bukan pergi dengan Cambodia dengan mata kita tutup tau. We went with eyes open. We already announced this is going to be the outcome. Itu sebab masa itu semua orang tanya kenapa 40? Sasaran itu terlalu rendah. Because we already know based on the acara-acara sukan. Kontijen negara gagal mencapai sasaran 40 pingat yang ditetapkan. Selepas tamat Tamasya 17 Mei lalu, Malaysia hanya mampu mengumpul 34 emas, 45 perak dan 97 gangsa di kedudukan ke-7 keseluruhan. Semua tarikh penting melibatkan aksi Harimau Malaya di Stadium Nasional Bukit Jalil telah diserahkan kepada Perbadanan Stadium Malaysia. Ia bagi memastikan tidak timbul isu pertindihan penggunaan venue tersebut. Jelas Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin, Perbadanan Stadium Malaysia seharusnya memaklumkan kepada pihaknya kerana badan induk tersebut telah menandatangani kontrak berkenaan penggunaan stadium untuk aksi skuad kebangsaan. Saya dah dapat penyelesaian dengan Wabi Menteri bahawa kita tunggu lihat daripada Asian Cup-nya draw. Saya telah buat beberapa persiapan untuk melihat kalau perlawanan 21 tu kalau katakan terjadi bermain dekat sini. Jadi kita akan cuba untuk appeal pada ACA FIFA macam mana untuk kita buat. Saya dah telah buat perancangan. Isu pertindihan penggunaan Stadium Nasional Bukit Jalil pernah berlaku pada separuh akhir Piala AFF apabila 21,000 tempat duduk penonton terpaksa dikorbankan untuk pembinaan pentas konsert. Program Hari Bola Sepak Akar Umbi 2023 yang dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada Sabtu mendapat sambutan yang cukup memberangsangkan. Ia merupakan satu inisiatif bagi menarik minat terhadap sukan bola sepak di peringkat akar umbi. Lebih 100 peserta terdiri daripada kanak-kanak lelaki dan perempuan berusia 6 hingga 12 tahun menyertai program berkenaan. Anjuran kali ke-10 itu telah pun dijalankan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC sebelum ini. Menurut Setiausaha Agung FAM, Nur Azman Rahman, selain mendapat sokongan daripada ahli gabungan, sokongan daripada ibu bapa untuk menghantar anak-anak juga sangat dihargai. Memang terdapat peningkatan daripada tahun ke tahun. Itu saya juga menggesa kepada semua persatuan negeri dan juga kepada kelab-kelab untuk menjalankan lebih banyak program-program grassroots di peringkat akar umbi untuk kita mencari bakat-bakat baru. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Muhammad Cina Sami, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.